Assalamualaikum. Nama saya Nur Amni binti Abdul Samad, nombor matrik D22114880. Di dalam kumpulan saya memainkan peranan yang penting untuk menceritakan tentang latar belakang Al-Farabi. Siapakah Al-Farabi? Al-Farabi merupakan salah seorang tokoh falsafah yang sangat terkenal. Nama asal Al-Farabi ialah Abu Nas Muhammad bin Muhammad Tarkan Al-Uzdak. Beliau dilahirkan di Wasij, iaitu di wilayah Transoksiana di negara Turkistan. Ada juga yang mengatakan bahawa beliau dilahirkan di kawasan yang kini dikenali sebagai Kazakhstan. Beliau juga dikatakan lahir pada tahun 257 Hijrah bersamaan 870 Masihi pada zaman pemerintahan Kerajaan Samaniyah. Gelaran Al-Farabi dinisbahkan dari nama sebuah kota iaitu Farab. Al-Farabi dan ibunya dikatakan berketurunan Turki, manakala bapanya berketurunan Persia. Bapa Al-Farabi bekerja sebagai seorang pegawai tentera kerajaan. Al-Farabi juga lebih dikenali sebagai guru kedua selepas Aristotle yang dikenali sebagai guru pertama. Mengapakah Al-Farabi digelar sebagai guru kedua? Ini kerana beliau sentiasa mengkaji mengenai Aristotle dan buku-buku yang dihasilkan oleh Aristotle. Al-Farabi dikatakan mempunyai ramai guru-guru, tetapi yang utama ataupun yang lebih diberikan perhatian dan masyhur ialah Ibnu Haylan dan Mata Ibnu Yunus. Kedua-dua guru beliau ini mahir di dalam bidang logik dan falsafah. Al-Farabi tidak seperti beberapa tokoh yang lain. Ini kerana beliau tidak menulis mengenai riwayat hidupnya sendiri berbanding dengan tokoh yang lain yang membuat biografi tentang kehidupan mereka. Al-Farabi dikatakan memiliki atau mempunyai daya akal yang tinggi sejak dari kecil lagi. Ini kerana dalam usia muda lagi, beliau telah belajar dan mampu belajar pelbagai ilmu. Al-Farabi juga dikatakan dapat menguasai beberapa bahasa asing, antaranya bahasa Syria, Arab dan Greek. Al-Farabi juga menguasai pelbagai bidang dalam ilmu keagamaan, antaranya ilmu nahwu, tafsir, hadis dan fiqh. Okey, jadi kita terus kepada apa itu falsafah menurut Al-Farabi. Definisi pemikiran falsafah Al-Farabi menurut Al-Farabi, hasil karyanya iaitu Al-Madinah Al-Fadilah, iaitu menyelidiki hakikat yang sebenar daripada segala yang ada pada ini. Jadi Al-Farabi ni dia berhasil meletakkan dasar-dasar falsafah ke dalam ajaran Islam. Ia berpendapat bahawa tak ada bertentangan antara falsafah Plato dan Aristotle. Walaupun berlainan pemikirannya, tetapi hakikatnya sama dengan tujuannya. Kalau dilihat dari keseluruhannya, falsafah Al-Farabi condong kepada Plato daripada falsafah Aristotle. Al-Farabi berpendapat dengan Plato bahawa alam ini adalah baru dan terjadi dari tidak ada. Pendapat Al-Farabi ini sebagai pendapat seorang yang beragama Islam, sebab alam ada Plato sama dengan pengertian alam akhirat dan dalam dunia Islam. Sumbangan Al-Farabi dalam bidang falsafah dalam perkembangan awal bidang falsafah Islam. Al-Farabi atau dikenali sebagai Farabisme atau Al-Farabisme. Al-Farabi menentang falsafah Plato dan Aristotle meskipun kebanyakan idea dan penulisan beliau dipengaruhi oleh falsafah Plato dan Aristotle. Serta beliau banyak membahas falsafah mengenai metodologi modernisasi ilmu. Karya penulisan beliau lebih terkenal berbanding guru beliau iaitu Mata, kerana penulisannya yang begitu mudah difahami serta bahasa penerangan yang sistematik dan harmoni. Beliau telah mengambil beberapa doktrin daripada ahli-ahli falsafah yang lepas, menyusun semula di dalam bentuk yang boleh diadaptasi kepada suasana budaya beliau sendiri dan mencantumkan doktrin itu dengan rapat dan menjadikan falsafah beliau sangat sistematik dan juga harmoni. Seperti yang kita ketahui, pemahaman ilmu falsafah dan penterjemahan amat sukar difahami jika tiada ilmu pengetahuan tertanya. Oleh sebab itu, Al-Farabi telah menuntut ilmu falsafah serta menterjemahnya mengikut kesesuaian dengan budaya masyarakat Arab dan agama Islam dengan memberi penekanan terhadap bidang logik. Antara kitab tentang logik beliau adalah kitab Al-Huruf, di mana kitab ini banyak menerangkan tentang hubung kait antara ilmu logik serta tata bahasa.
bahasa Arab dan juga kitab Al-Burhan yang menjelaskan perbezaan dua perilaku kognitif dalam pemikiran manusia, iaitu tasawuf merujuk kepada mudah dan juga tasawuf yang merujuk kepada kompleks. Beliau cuba untuk menyesuaikan tata bahasa dan logik yang telah dianggap sebagai undang-undang secara menyeluruh. Al-Farabi juga telah memberi komen terhadap penulisan Al-Kindi yang telah membuat penterjemahan tanpa membuat analisis tentang perkara yang boleh dipraktikkan dalam budaya masyarakat Arab pada ketika itu. Al-Farabi turut membuat analisis dengan sangat teliti sehingga beliau sanggup merantau demi mendalami ilmu falsafah, dan akhirnya beliau menghabiskan sisa-sisa hidup beliau dalam bidang falsafah dengan mengajar dan menulis ilmu falsafah, terutamanya dalam logik dan falsafah politik. Dengan menekankan elemen falsafah ini ke dalam masyarakat Arab, malah menjadikannya selari dengan pengajaran Islam di mana memberi penekanan kepada kepercayaan terhadap kewujudan Allah, Rasul dan juga wahyu. Al-Farabi bukan sahaja menyumbang dalam bidang falsafah, tetapi beliau juga menyumbang dalam pelbagai bidang seperti muzik, perubatan, politik dan juga pendidikan. Karya Al-Farabi yang agung berjudul Kitab Ihsa'u Al-Ulum. Karya ini merupakan teori keilmuan dan cabang-cabang yang meliputi ilmu bahasa mantik, matematik, fizik, politik, hukum dan ketuhanan. Karya Al-Farabi ini mengenai klasifikasi ilmu, dan tujuan klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi ialah untuk mengesan dan mengira ilmu-ilmu yang masyhur sebagai ilmu serta mengenal pasti setiap satu ilmu serta bahagian-bahagiannya. Dalam buku ini, Al-Farabi ingin menerangkan maksud dan kajian dari seluruh bidang dan pembahagian ilmu sehingga para ilmuwan lain tidak perlu lagi merujuk kepada rujukan lain tentang pembahagian ilmu. Beliau juga ingin menerangkan zat dan faedah di dalam bukunya kepada para pencinta ilmu. Karya Al-Farabi ini dapat membantu para pencinta ilmu tentang bidang ilmu yang dicari. Dalam buku tersebut menerangkan tujuan serta manfaat dari setiap bidang ilmu sehingga dapat mempertimbangkan sesuatu perkhususan yang akan diteliti pada masa akan datang. Selain itu, mereka juga dapat mengetahui bidang kajian mana yang lebih utama, lebih bermanfaat dan lebih bagus. Korang kenal tak Plato? Apa? Tak kenal? Okey, mari sini saya ceritakan tentang Plato. Plato merupakan seorang ahli falsafah Yunani yang terkemuka. Beliau diiktiraf sebagai salah satu tokoh yang terpenting dalam falsafah Barat. Plato atau nama sebenarnya iaitu Aristotle of Athens. Beliau dilahirkan sekitar 428 sebelum Masihi di Athens. Terdapat beberapa sumber yang menyatakan bahawa dia berkemungkinan dilahirkan di sebuah kepulauan yang terletak di Aegina. Okey, seterusnya saya akan ceritakan tentang keluarga Plato. Plato merupakan sebuah keluarga yang kaya pada ketika itu. Bapa Plato ataupun dikenali sebagai Ariston yang dianggap sebagai keturunan raja terakhir yang mempunyai Athena ataupun dikenali sebagai Kikondro. Selain itu, ibu Plato yang bernama Perictiona, ada sesetengah sumber menyatakan bahawa nenek moyang Plato adalah seorang bekas pengubah undang-undang pada kerajaan Greece yang dipanggil Solon. Plato mempunyai 3 orang adik-beradik iaitu seorang saudara perempuan dan 2 orang saudara lelaki. Setelah bapa Plato iaitu Ariston telah meninggal dunia, lalu ibu Plato iaitu Perictiona telah berkahwin dengan seorang ahli politik yang berpengaruh di Greece pada ketika dahulu iaitu Pirilampo. Hasil perkahwinan mereka, Perictiona dan Pirilampo, mereka mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Parmenides. Okey, seterusnya saya akan menerangkan secara ringkas tentang pendidikan Plato. Plato dididik dalam bidang falsafah, puisi dan gimnastik oleh guru-guru terkenal di Athens, termasuklah ahli falsafah yang terkenal iaitu Cratylus. Plato juga telah mengikuti kursus falsafah sebelum mengajar Socrates. Keluarganya aristokratik dan mempunyai hubungan dengan politik yang baik. Oleh itu, keluarga Plato mengharapkan beliau dapat meneruskan karier dalam bidang politik, tetapi minat Plato lebih cenderung kepada seni. Jadi baiklah, kita teruskan kepada definisi pemikiran Plato.
Jadi, apakah falsafah? Menurut Plato, merumuskan bahawa falsafah adalah pengetahuan tentang segala kewujudan. Dia macam falsafah ni ialah pengetahuan kepada benda-benda. Benda itu termasuklah benda di sebalik benda. Macam metafizik. Macam tu. Jadi, maksudnya kat sini adalah falsafah berusaha untuk memahami segala benda dan mengetahui akan hakikatnya. Beliau juga turut menjelaskan bahawa falsafuh itu ialah orang yang menghiasi dirinya dengan kecintaan kebenaran serta penyelidikan dan lebih mengutamakan jalan keyakinan daripada jalan dugaan. Kerana filsuf adalah cinta ke kebenaran dan hanya mahukan kebenaran sahaja. Ahli falsafah lain menjelaskan bahawa falsafah mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kehidupan, malah memberi pengaruh yang sangat berkesan dalam kehidupan. Dari kata Socrates, iaitu guru Plato, mengatakan kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak untuk dihayati. Jadi falsafah itu amat penting dalam kehidupan kita. Seterusnya adalah berkaitan sumbangan Plato kepada falsafah. Terdapat beberapa sumbangan yang telah Plato berikan, antaranya ialah dialog dan dialektik. Cerita yang digunakan oleh Plato telah dibenarkan untuk mendedahkan pemikiran Sokratik dan Platonik. Kaedah dialogi ini tidak sama seperti bentuk pemikiran falsafah yang lain. Ini kerana kaedah ini telah membenarkan perbincangan berkaitan perkara-perkara berdema untuk mendedahkan kebenaran pada perakhirannya. Selain itu, teknik ini juga berhadapan dengan karakter idealisme Plato sedikit dengan ketelitian dalam analisis isu-isu yang ditimbulkan. Ia bekerja untuk memberikan pemikiran falsafah asas, dialektik dan naratif yang tidak terperangkap dengan pameran sederhana dan postulat dari idea-idea abstrak, tetapi boleh dipindahkan ke serta yang sebenar. Sumbangan yang seterusnya adalah berkaitan anamnesis. Plato telah memperkenalkan anamnesis ini dalam falsafah, iaitu sebagai keupayaan jiwa untuk mengingat pengalaman dan pengetahuan terdahulu yang telah dilupakan. Bagi Plato, pengetahuan adalah kenangan yang telah diperoleh oleh jiwa sebelumnya. Bentuk pengetahuan ini merupakan pendekatan kepada bentuk yang ideal pada setiap elemen yang ada. Dari segi konsep keadaan ideal pula, Plato telah mula membezakan tentang unsur-unsur yang akan membentuk model negara dalam karyanya, iaitu The Republic. Plato telah membahagikan struktur negara kepada 3 kelas utama, iaitu penjaga golongan elit, tentera dan rakyat jelata. Selain itu, Plato juga turut membentuk 3 bentuk kerajaan, iaitu monarki, oligarki dan demokrasi. Menurut pandangannya, tahap pendidikan bagi golongan elit haruslah ideal untuk memerintah sesebuah negara. Selain daripada 3 sumbangan ini, terdapat juga sumbangan lain yang telah diberi oleh Plato dari segi akademi, matematik, teori idea, pencarian metodologi untuk pengetahuan dan juga bahagian jiwa manusia. Seterusnya, karya agung Plato yang berjudul Republic. Ditulis dalam bentuk dialog oleh Plato, mahakarya ini adalah berkenaan dengan falsafah benda-benda kemanusiaan dan merangkumi bidang-bidang antologi, epistemologi, falsafah politik, feminisme serta etika perubatan, komunisme dan ekonomi. Kesemua bidang-bidang itu telah diperiksa semata-mata untuk menemui sifat keadilan. Sudah tentu pokok dialognya ialah soalan apakah itu keadilan. Plato mentakrifkan keadilan sebagai membuat sesuatu yang anda semula jadinya paling sesuai dan membuat kerja sendiri tanpa menjaga tepikan orang. Konsepsi keadilan ini yang ketara kepada pembaca moden adalah amat berkait dengan konsepsi Dewi Yunani, iaitu Dice, yang merupakan susunan keadilan. Takrif keadilan ini menyebabkan sebuah struktur sosial yang amat berbeza dengan negara-negara kota dahulu serta yang kemudian. Plato juga berkata bahawa keadilan dapat mengekalkan serta menjadikan sangat baik ketiga-tiga kebaikan utama yang lain, iaitu kesederhanaan, kebijaksanaan serta keberanian. Dan keadilan ialah sebab dan syarat untuk kewujudan ketiga-tiga kebaikan itu.